Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid tahun 3 tahun 2021. Jadi hari ini kita akan membincangkan buku teks sains tahun 3 Sekolah Kebangsaan KSSR Semakat. Okey. Kita akan mulakan hari ini dengan muka surat yang pertama. Tajuk kita, sebelum itu saya ingin memperkenalkan tajuk untuk tahun 3 bab 1 ini. Yang unit pertama kita akan sentuh hari ini adalah berkenaan dengan kemahiran saintifik, kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif, santai sains dan ingat semula serta mari jawab. Tapi hari ini fokus kita adalah pada kemahiran proses sains sahaja. Okey. Dan kemahiran proses sains pun kita akan sentuh satu saja untuk hari ini. Okey, jom kita lihat apakah kemahiran yang kita akan belajar hari ini. Okey, kita ke muka surat yang pertama. Unit 1, kemahiran saintifik. Okey, dalam unit 1 bab muka surat pertama ini adalah menceritakan tentang satu keadaan di mana beberapa orang sedang makan di warung. Nampak dekat situ Aisyah, Kina, Lim dan Langgi sedang minum petang di warung Pak Mat. Seorang tu kata, sedap betul lah bau kuih ni, dia bau. Seorang lagi kata, rasanya juga manis. Manis. Maksudnya dia merasa menggunakan lidah. Kemudian seorang lagi cakap, mesin pengisar ais itu berbunyilah, dia mendengar bunyi daripada mesin pengisar. Sejuknya cendol ini, warnanya pun menarik. Dia lihat warna dan dia menyentuh dengan sejuk, dengan rasa sejuk itu. Maksudnya kesemua apa yang mereka cakapkan ini adalah berkaitan dengan satu kemahiran proses sains. Salah satu kemahiran proses sains yang kita akan pelajari. Okay, dalam ayat di bawah dikatakan, ceritakan pengalaman pemerhatian yang dibuat oleh Aisyah, Kina, Lim dan Langgi semasa berada di warung Pak Mat. Maksudnya, apa yang mereka berkata semua ni adalah berkenaan dengan salah satu kemahiran proses sains iaitu memerhati. Jadi, hari ini kita akan masuk kepada tajuk kemahiran proses sains memerhati. Apa itu memerhati? Memerhati ialah kemahiran menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena yang berlaku. Apakah deria yang digunakan untuk memerhati dalam situasi di bawah? Senang kata, selama ni kita dah pernah belajar yang badan kita ni ada deria penglihatan, ada pendengaran, ada deria bau dan sebagainya kan. Ada 5 deria tu, rasa dan sentuhan. Jadi, kita sebagai manusia boleh menggunakan ke-5 deria itu untuk menjalankan kaedah memerhati ataupun kemahiran proses sains memerhati ini. Okey, sebagai contoh, kita tengok gambar yang pertama. Kuat betul bunyi letupannya. Wah, cantiknya bunga api itu. Kuat betul bunyi letupannya itu adalah deria apa? Deria pendengaran. Okey, kita punya organ kita adalah telinga lah. Dan kemudian yang kata, wah cantiknya bunga api itu merupakan deria penglihatan dan digunakan mata lah kan sebagai organnya. Jadi itu adalah contoh-contoh pemerhatian. Sebenarnya hari-hari kita buat pemerhatian ni. Cuma kita je yang tak tahu itu adalah pemerhatian. Kan? Okey. Seterusnya kita tengok gambar yang kedua. Lembutnya kek ni. Rasanya pun sedap. Lembut maksudnya disentuh. Dan rasa iaitu menggunakan lidah. Biar ayah cabut lilinya dulu. Nanti berbau asap. Bau. Jadi deria bau. Soalan di bawah dikatakan bahawa bagaimanakah deria membantu kamu memerhati. Jadi sebenarnya deria ini sangat-sangat membantu kita untuk memerhati. Kita tengok dekat muka surat bawah dia tulis 1.1.1. Maksudnya kemahiran proses sains yang pertama ialah memerhati. Okey. Kemudian kita lihat pada muka surat yang ketiga, apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan terhadap pokok semalu dalam situasi di bawah ini? Sebelum disentuh, kemudian bila disentuh saja, apa yang terjadi selepas itu? Dia menguncup. Ini adalah berkenaan dengan deria sentuhan. Okey, gerak balas terhadap sentuhan. Jadi di buku surat 3 juga adalah menceritakan ataupun mengkongsikan tentang aktiviti ria. Tekalah saya. Seronok juga aktiviti ni, dia boleh buat secara berkumpulan. Macam mana cara mainnya adalah mudah saja. Apa-apa saja alat dan bahan yang kita boleh gunakan. Contohnya pemadam, bunga raya, sabun, loceng dan limau nipis. Mereka perlu berada dalam kumpulan, bermain dalam kumpulan, tutup mata, kemudian rasa. Dan bila dah rasa, dia kata pemain perlu mengambil satu objek daripada kotak dan meneka menggunakan semua deria kecuali penglihatan lah sebab kita tutup dengan mata kan. Kemudian pengawal nanti dia mengawasi tekaan pemain. Bagi tekaan yang salah, pemain akan membuka penutup mata dan melihat objek tersebut. Tukar pemain lain.
Maksudnya seorang tu dia akan teka, kalau salah je kena buka mata. Tapi kemudian ulang langkah 2 dan 5 dengan objek lain sehingga pemenang dapat ditentukan. Jadi pemain yang paling banyak dapat teka dengan betul ialah pemenang. Maksudnya dia akan pegang yang pertama, contohnya pemadam tu dia boleh teka. Kedua bunga raya. Yang ketiga dia sebut sabun tapi dia sebut bukan sabun, dia sebut kotak pensel. Dah salah. Maksudnya dia betul 2 je. Jadi siapa antara mereka yang dapat betul semua ataupun betul paling banyak, dia adalah pemenang. Jadi soalan kat sini, apakah deria yang membantu kamu mengenal pasti objek dengan betul dalam aktiviti ini? Jadi agak-agaknya aktiviti yang mereka buat ni semua, apa yang deria yang mereka gunakan? Diguna tangan kan? Maksudnya deria mereka adalah yang mereka gunakan adalah deria sentuhan. Okey, deria rasa lah. Tapi yang sentuhan, bukan yang lidah. Ini deria sentuhan. Maksudnya dia merasa daripada sentuhan itu, sama ada dia keras ke lembut ke, maka dia boleh teka. Okey. Jadi nota guru di bawah, selain objek yang ditunjukkan, guru boleh menggantikan objek lain yang sesuai dengan aktiviti ini. Okey. Jadi sekarang kita akan lihat pada kelas seterusnya tajuk mengelas. Tapi hari ini kita sampai muka surat 3 ini dulu. Jadi itu saja daripada kami, daripada saya. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.